Kalau aku tanya korang siapa pemain Liverpool yang paling tinggi gaji sekarang, Van Dijk, Isak, Wirtz atau Szoboszlai dengan kontrak barunya? Jawapan dia mungkin tidak mengejutkan, tetapi ranking selepas nombor 1 itu yang menarik. Sebab Liverpool sekarang sudah memasuki fasa baru. Salah sudah tiada, jurulatih berubah, Wirtz dan Isak masuk, Szoboszlai dapat kontrak sehingga 2031, Gravenberch pula sehingga 2032. Araujo datang dari Barcelona dan Liverpool masih dikaitkan dengan Bradley Barcola. Jadi hari ini kita bukan sekadar tengok 10 pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool, kita tengok juga adakah gaji mereka sepadan dengan expectation musim ini. Nombor 10, Federico Chiesa. Anggaran gaji Chiesa sekitar 150,000 seminggu. Untuk pemain dengan pengalaman Juventus dan Itali, jumlah itu bukan kecil. Chiesa ada pace, agresif dan boleh bermain di kedua-dua sayap. Masalahnya persaingan sekarang sangat sengit. Ada Wirtz, Isak, Ngumuha dan kalau Barcola masuk, persaingan akan jadi lebih besar. Jadi musim ini penting untuk Chiesa. Dengan gaji 150,000 seminggu, dia perlu membuktikan bahawa dia masih boleh menjadi pemain penting di Liverpool. Nombor 9, Alexis McAllister. McAllister juga dianggarkan menerima sekitar 150,000 seminggu. Dia mungkin bukan pemain paling flashy, tetapi kefahaman permainannya sangat penting. Dia boleh kawal tempo, bermain lebih dalam dan membantu progression bola. Tetapi sistem Iraola mungkin memerlukan midfield yang lebih vertikal dan agresif. Dengan Gravenberch, Szoboszlai dan Wirtz bersaing di midfield, persoalannya ialah adakah McAllister masih menjadi pemain utama? Kalau ya, gaji itu memang sangat berbaloi untuk dibayar. Nombor 8, Alisson Becker. Alisson juga berada sekitar 150,000 seminggu. Dan bagi aku, dia antara pemain yang paling mudah untuk kita kata, ya, dia berbaloi. Tetapi sistem Iraola mungkin memberikan cabaran baru. Liverpool mungkin bermain lebih tinggi dan agresif. Jadi Alisson bukan sekadar perlu membuat save, dia perlu berani keluar, terlibat dalam build-up dan membuat keputusan pantas. Dia perlu menjadi goalkeeper untuk Liverpool versi Iraola. Nombor 7, Cody Gakpo. Untuk Gakpo, angka gaji berbeza mengikut sumber. Jadi aku tak mahu anggap satu angka sebagai rasmi, tetapi dia berada dalam kelompok pemain bergaji tinggi di Liverpool. Dan masa depannya juga menarik kerana ada laporan mengaitkan dia dengan Tottenham. Buat masa ini kita belum boleh anggap perpindahan itu berlaku. Gakpo boleh bermain winger atau striker, mempunyai fizikal dan mampu menjaringkan gol. Tetapi dengan Isak sebagai striker dan kemungkinan Barcola masuk, persaingan akan menjadi sengit. Jadi persoalannya, adakah Gakpo pemain utama atau pemain rotation yang mahal? Nombor 6, Florian Wirtz. Anggaran gaji sekitar 200,000 seminggu. Liverpool bukan sekadar membayar apa yang Wirtz sudah lakukan. Mereka membayar berdasarkan apa yang mereka percaya dia akan jadi. Musim pertama memberikan pengalaman Premier League. Sekarang expectation sudah berubah. Kita mahu lebih banyak gol, assist dan connection dengan Isak. Bila gaji sudah sekitar 200,000 seminggu, kau bukan lagi sekadar prospek. Kau adalah star player dan musim ini akan sangat penting untuk Wirtz. Nombor 5, Hugo Ekitike. Ekitike juga dianggarkan sekitar 200,000 seminggu. Masalahnya sekarang dia tengah cedera. Dan sekiranya dia tidak cedera lagi, dia perlu untuk bersaing dengan Isak. Kalau dia mahu menjadi lebih daripada striker kedua, dia perlu mengambil setiap peluang yang diberikan. Dia perlu membuat Iraola berfikir, aku tak boleh tinggalkan pemain ini di bench. Kalau Ekitike berjaya melakukannya, Liverpool akan mempunyai dua striker berkualiti tinggi dan itu boleh menjadi senjata besar sepanjang musim. Nombor 4, Alexander Isak. Isak pula dianggarkan sekitar 250,000 sehingga 280,000 seminggu, bergantung kepada sumber yang kita semak. Dan kita tahu kenapa Liverpool membawanya masuk. Tak lain tak bukan kerana gol. Selepas kehilangan Salah, Liverpool perlukan sumber gol baru. Isak datang dengan reputasi sebagai striker yang mampu menghasilkan 20 gol semusim. Jadi expectation dia sangat jelas, dia perlu menjadi mission gol utama Liverpool. Aku paling tertarik dengan hubungan Isak dan Wirtz. Kalau Wirtz menjadi creative hub dan Isak menjadi finisher, Liverpool mungkin mempunyai kombinasi yang sangat menarik. Tetapi gaji besar bermaksud expectation besar. Kalau Isak menjaringkan 25 atau 30 gol, gaji itu mungkin nampak murah. Kalau tidak, persoalan akan mula muncul tentang gajinya. Dominic Szoboszlai. Sekarang 3 yang teratas. Dominic Szoboszlai di tempat yang ketiga. Selepas kontrak baru sehingga 2031, dia dilaporkan berada sekitar
250,000 seminggu. Dan bagi aku, kontrak ini adalah satu statement. Liverpool bukan sekadar mahu Szoboszlai kekal, mereka mahu dia menjadi sebahagian daripada teras era baru. Musim lalu dia menghasilkan 13 gol dan 12 assist dalam 53 penampilan. Jadi sekarang expectation sudah berubah. Dia perlu menjadi midfielder yang konsisten menghasilkan output dan menjadi pemimpin. Dan kalau Iraola mahu midfield yang agresif, vertical dan mempunyai late runs, Szoboszlai mempunyai banyak ciri yang sesuai. Jadi 250,000 itu bukan sekadar gaji. Liverpool sedang bertaruh kepada Szoboszlai untuk beberapa tahun akan datang. Nombor 2, Ryan Gravenberch. Ryan Gravenberch ini mungkin mengejutkan ramai. Selepas kontrak barunya sehingga 2032, anggaran gajinya sekitar 277,000 seminggu. Untuk midfielder berusia 24 tahun itu sangat besar. Tetapi aku boleh faham kenapa Liverpool percaya kepada dia. Gravenberch mempunyai saiz, teknik, mobility dan ball carrying yang sangat sesuai untuk midfielder yang agresif. Dalam sistem Iraola, ciri-ciri ini boleh menjadi sangat penting. Tetapi sekarang kita tak boleh lagi melihat dia sebagai pemain yang sekadar sedang berkembang. Dengan kontrak sebesar itu, expectation dia sudah naik ke tahap pemain elit. Kalau dia dominan musim ini, kontrak itu akan nampak seperti pelaburan yang sangat bijak. Nombor 1, Virgil van Dijk. Dan akhirnya, Virgil van Dijk, anggaran gaji sekitar 350,000 seminggu, lebih kurang 18.2 juta setahun sebelum bonus. Dan Van Dijk masih menjadi pemain dengan anggaran gaji tertinggi di Liverpool. Tetapi umur dia sudah masuk fasa akhir karier. Jadi musim ini tugasnya lebih besar. Dia perlu memimpin defensive line, membantu pemain muda, membantu Araujo menyesuaikan diri dan menjadi salah satu suara utama dalam sistem Iraola. Jadi persoalannya, adakah 350,000 seminggu masih berbaloi? Bagi aku, kalau Van Dijk mampu memberikan satu lagi musim pada tahap tertinggi, jawapannya masih ya. Tapi di mana Ronald Araujo? Araujo tidak aku masukkan dalam ranking kerana angka gajinya tidak cukup konsisten untuk kita jadikan fakta. Yang kita tahu, dia menyertai Liverpool secara loan dari Barcelona. Liverpool mempunyai option untuk membeli sekitar 47 juta dan Liverpool dilaporkan menanggung gajinya sepanjang loan. Menariknya, Araujo juga dilaporkan sanggup mengambil pay cut untuk memudahkan perpindahan. Jadi persoalan sebenar bukan gaji, tetapi adakah dia cukup bagus untuk membuat Liverpool mengeluarkan 47 juta musim depan. Kalau berjaya, dia boleh menjadi sebahagian penting daripada pertahanan Liverpool era Iraola. Apa maknanya untuk musim 2026-2027 Liverpool? Bila kita tengok keseluruhan ranking ini, satu benda yang jelas, Liverpool sedang membina skuad dengan expectation yang sangat tinggi. Van Dijk masih menjadi leader. Gravenberch baru mendapat kontrak besar sehingga 2032. Szoboszlai dikunci sehingga 2031. Wirtz dan Isak datang sebagai pemain bintang. Araujo masuk untuk menguatkan pertahanan dan kalau Barcola masuk, pelaburan Liverpool akan menjadi lebih besar. Jadi aku tak rasa kita patut menilai Iraola hanya berdasarkan keputusan 1-2 perlawanan. Aku lebih nak tengok adakah Wirtz dan Isak boleh menjadi kombinasi utama. Adakah Szoboszlai boleh naik ke tahap midfielder elite. Adakah Gravenberch boleh justify 277,000 seminggu. Adakah Van Dijk masih mampu memimpin. Sebab bagi aku, Liverpool musim ini bukan sekadar bertukar manager. Kita sedang melihat peralihan generasi. Salah sudah tiada, skuad lama semakin berkurangan, pemain-pemain baru mengambil tempat. Jadi pada pendapat anda, siapa paling berbaloi dengan gaji yang dia dapat? Tolong komen di bawah. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.